Assalamualaikum, saya Fisarudin. Anda bersama saya dalam Mingguan Amas minggu ini. Mari lihat apakah rangkuman berita teknologi yang menarik di luar dan dalam negara sepanjang minggu yang lalu. Kita mulakan dulu dengan berita tentang vaksin penggalak. Dalam sebuah sidang media dilakukan oleh KKM, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengatakan bahawa dos penggalak untuk vaksin COVID-19 pada waktu ini adalah mencukupi. Bagi rakyat Malaysia yang mahu mendapatkan dos penggalak, anda boleh pergi ke klinik kesihatan kerajaan, tetapi maklumat khusus tentang lokasi manakah yang mempunyai simpanan pada waktu ini belum lagi diumumkan. Dalam sidang media yang sama, beliau memberitahu bahawa sebanyak 2.7 juta dos vaksin bivalent masih lagi dalam proses perolehan dan belum diketahui bila ianya akan tiba di Malaysia. Sidang media berkenaan diadakan berikutan peningkatan kes wabak COVID-19 sejak kebelakangan ini. Orang ramai dinasihatkan supaya mengamalkan pemakaian pelitup muka bagi mengurangkan risiko jangkitan. Mana-mana syarikat telekomunikasi didapati mengenakan caj tambahan untuk mengakses 5G bakal dikenakan tindakan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil memaklumkan bahawa kerajaan akan mempertimbangkan langkah berkenaan. Hal ini kerana keseluruhan kos infrastruktur hingga ke tahap menandatangani perjanjian langganan saham adalah menggunakan dana awam. Justru itu, sebarang bayaran tambahan untuk mengakses 5G adalah tidak wajar. NASA berjaya men-stream video resolusi tinggi pada jarak 31 juta kilometer daripada bumi. Video berkenaan telah di-stream daripada kapal angkasa Psyche ke bumi menggunakan sistem komunikasi laser Deep Space Optical Communication atau DSOC pada kelajuan 267 megabit per second. Sistem laser dibangunkan kerana ianya lebih pantas dan mampu menawarkan jarak lebar lebih besar berbanding komunikasi radio yang bergerak pada kelajuan 5 megabit per second sahaja pada waktu ini. Sony secara rasmi mengumumkan bahawa sebanyak 50 juta PlayStation 5 telah terjual sejak dilancarkan 3 tahun yang lalu. Sony juga telah memperkenalkan PlayStation 5 yang lebih kecil dan nipis bulan lalu dengan pemacu Blu-ray yang boleh ditanggalkan. Angka jualan 50 juta dicapai lewat seminggu jika dibandingkan dengan PlayStation 4, tetapi PlayStation 5 telah terjual 3 kali ganda lebih banyak jika dibandingkan dengan Xbox Series X dan Series S. Penggunaan 100% bas elektrik menjelang 2037 merupakan salah satu daripada sasaran pelan tindakan kelestarian yang ingin dicapai oleh Prasarana. Prasarana yang merupakan salah satu daripada syarikat perkhidmatan pengangkutan awam utama di Malaysia juga berhasrat untuk menambah 100 lagi bas elektrik menjelang 2026 dan tambahan 481 buah lagi menjelang 2030. Tindakan ini adalah bertujuan untuk mengurangkan penggunaan tenaga sehingga 20% menjelang tahun 2030 dan sekaligus dapat mengurangkan pelepasan karbon sehingga 15%. Sasaran ini dilihat selari dengan rancangan Malaysia untuk mencapai negara neutral karbon menjelang 2050 kelak. Delivery Hero sedang meneliti kemungkinan untuk menjual operasi dan perniagaan Foodpanda mereka di Asia Tenggara. Sehubungan itu, antara nama yang dikatakan bakal mengambil alih Foodpanda ialah Grab. Walau bagaimanapun, perbincangan antara Grab dan Foodpanda pada ketika ini terhenti seketika dan masih belum menemui kata putus kerana nilai harga jualan operasi Foodpanda yang dianggap terlalu tinggi. Selain itu, transaksi pengambilalihan juga mungkin menerima perhatian ramai, termasuk melibatkan persaingan dan monopoli pihak berkuasa di Singapura maupun Malaysia. Syarikat-syarikat dari China kini dilihat ingin menggunakan kepakaran semiconductor Malaysia untuk memasang chip GPU. Namun, syarikat-syarikat tambatan yang terlibat hanya bertanggungjawab memasang chip saja dan tidak terlibat dalam proses pengeluaran dan pembangunan chip semiconductor kerana tidak mahu melanggar sekatan ekonomi yang dikenakan ke atas China. Sebanyak 13% daripada pempakejan, pemasangan dan ujian chip semiconductor global sekarang berlaku di Malaysia. Di antara syarikat-syarikat pemasangan chip semiconductor yang terkenali di Malaysia termasuklah Unisem, Malaysia Pacific Industries dan Inari Emerton. Ansat Broadcast secara rasmi telah melancarkan perkhidmatan siaran TV satelit baru di Malaysia yang diberi nama OK Vision. Sebanyak 35 saluran yang dipancarkan melalui satelit di peranti OK100 menggunakan antena satelit gelombang Q. Menerusi pelan OK Pack berharga RM20 sebulan, sejumlah saluran tambahan seperti Crime Investigation, Outdoor, MNC Drama dan beberapa lagi saluran lain disediakan. Walau bagaimanapun, kos pemasangan awal untuk OK Vision ini belum dinyatakan buat masa ini. Superkomputer Deep South telah diumumkan oleh Western Sydney University dengan ia merupakan superkomputer pertama dengan kemampuan memproses pada skala otak manusia sebenar. Ia boleh melakukan 228 trilion operasi sinaptik sesaat seperti neuron otak manusia. Komputer neuromorphic Deep South ini dibina khusus untuk mencari jalan bagi mengurangkan penggunaan kuasa pada superkomputer di masa hadapan. Ia juga boleh digunakan sebagai simulator otak manusia bagi melatih kecerdasan buatan. Western Sydney University bekerjasama dengan Intel dan Dell bagi membina Deep South yang akan beroperasi April 2024.
Dan akhir sekali, Apple menghentikan jualan Apple Watch Series 9 dan Apple Watch Ultra 2 bagi mematuhi keputusan ITC yang mendapati mereka melanggar paten teknologi oximeter darah milik Masimo Corp. Jualan kedua-dua model Apple Watch ini akan dihentikan pada 21 Disember di atas talian dan 24 Disember pula di rangkaian kedai fizikal di Amerika Syarikat sahaja. Dan ini bukan satu-satunya kes saman yang melibatkan teknologi paten, kerana sebelum ini Alive Core turut menyaman Apple kerana melanggar paten ECG milik mereka dan meminta ITC untuk mengenakan tindakan yang sama. Baiklah, sampai situ sahaja untuk Mingguan Amas minggu ini. Semoga berjumpa anda di minggu-minggu seterusnya. Saya Hafiz Sahrudin. Bye-bye.